Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kita mulakan majlis ilmu dengan sama-sama baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Marilah sama-sama kita rafa'kan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan limpah rahmat serta kurnia-Nya bersama-sama lagi kita dalam majlis ilmu ya pada malam ini dan malam 15 Rabiul Awal 1436 Hijriah. 2 bulan setengah dah kita berada pada mahal hijrah yang baru ini, dan 5 hari kita berada di tahun baru Masihiyah yang 2015. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal ibadat kita, khususnya salat yang baru kita lakukan dan doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Baik, malam ini kita akan sambung ya pembacaan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Allahyarham Tuan Haji Sa'id bin Ibrahim. Naskah Jawi di muka surat 164, Hikmah Perutusan Rasul-Rasul dan Tugasnya. Itu tajuk kita malam ini. Mungkin kita dapat habiskan ya pasal yang ke-12 ini. Pasal yang ke-12 menguraikan mengenai beriman kepada Rasul, dan kita telah pun habiskan dengan 13 perkara yang termasuk di bawah ciri beriman kepada Rasul. Baik, hikmah perutusan rasul-rasul dan tugasnya. Bila sebut rasul-rasul, termasuklah Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang baru 3 hari kita sambut hari maulidnya. Maka termasuklah di bawah hikmah perutusan rasul dan tugasnya Nabi kita Muhammad dan tugas baginda sallallahu alaihi wasallam. Hikmah falsafah perutusan rasul-rasul ke alam dunia ini, tujuan pokok dan utama ialah untuk menyeru dan mengajak umatnya beribadat menyembah Allah. Itu tujuan utama para rasul, dari Adam sampailah kepada rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah menyeru dan mengajak umat masing-masing. Cuma beza umat di antara umat rasul sebelum daripada Nabi Muhammad dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah umat rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad ialah kaum mereka masing-masing. Manakala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seluruh manusia yang wujud di zamannya sampailah kepada hari kiamat. Itu beza dia ya. Umat Nabi Ibrahim kaum dia, umat Nabi Lut kaum dia, umat Nabi Nuh kaumnya. Jadi begitulah. Tapi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah semua manusia sejak zaman baginda diutus sampailah hari kiamat. Sebab Allah tegaskan hal yang demikian dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas basyiran wa nazira." Yang bermaksud, kami tidak utus kamu wahai Muhammad kecuali untuk semua manusia. Kaffatan linnas, basyiran, sampaikan berita gembira, wa naziran, dan sampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara peringatannya ialah mengajak umat beribadat menyembah Allah dan mentauhidkannya. Dia dua itu mesti sekali. Ya, kalau orang itu mentauhidkan Allah tapi tidak beribadah kepadanya, itu tak betul. Beribadah menyembah Allah tapi tidak mentauhidkannya, itu pun bukan akidah Islam. Maka sebab itu semua rasul itulah yang menjadi pokok utama seruan mereka. Yang ini menjadi asas dakwah kerasulan mereka sebagai utusan Allah untuk menegakkan agamanya, yakni agama Islam.
Dalil kepada yang demikian ialah firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dulu kita dah jumpa ayat ini, dah kita uraikan. Sekarang jumpa lagi ayat ini, yaitu ayat yang mempertegas tentang tujuan perutusan semua rasul. Kita lihat maksud ayat ini ya. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul. Ada umat adalah rasul. Tapi saya kata tadi kena dibatasi dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lain maksudnya dengan umat sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau tidak nanti orang boleh jadi sesat. Ya, dan orang boleh mengajar ajaran sesat dengan menyatakan bahawa setiap umat ada rasul. Umat Melayu pun ada rasul Melayu. Sebab walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula, kami utus pada setiap umat. Umat Nabi Nuh ada, umat Nabi Ibrahim ada, umat Melayu Nabi Muhammad untuk umat Arab. Ayat dikata fi kulli ummatin, pada setiap umat rasul. Maka sebab tu saya kata tadi, ayat ini memang bermaksud umum, tapi tidak termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab bila sampai zaman Nabi Muhammad, umatnya semua manusia di zaman sampai hari kiamat, maka tak ada lagi rasul selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini dipertegaskan dengan Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi dan rasul. Baik, sesungguhnya telah kami mengutus dalam kalangan tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan mereka, yakni rasul itu menyeru umat. Apa dia perintah Allah kepada semua rasul? Seru umat masing-masing an ya'budullah wajtanibut taghut. Dia dua tu mesti sekali ya. Hendaklah menyembah Allah dan jauhilah taghut. Itu mesti. An ya'budullah, hendaklah sembah Allah, beribadat kepada Allah, sembah Allah, taat sepenuhnya kepada Allah. Tapi di masa yang sama wajtanibut taghut, hendaklah menjauhi taghut. Yang ada kitab tu bila jumpa perkataan taghut dalam kitab ni, dia akan buat dalam kurungan tu, iaitu apa makna taghut? Syaitan, berhala, dan apa sahaja yang menyesatkan. Taghut tu syaitan, berhala, apa saja yang menyesatkan. Orang sembah syaitan, syaitan taghut, sembah berhala, berhala taghut, sembah pokok, pokok taghut, sembah lembu, lembu taghut, sembah bulan, sembah bintang, sembah api, taghut. Semua kita tak kena belaka. Sembah hawa nafsu, taghut tak hawa nafsu. Jawapannya, kalau sembah hawa nafsu, taghutlah hawa nafsu. Adakah orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan dia sehingga kita anggap hawa nafsu itu taghut? Quran sebut, Allah kata afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah tidak kamu lihat wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai ilahahu, Tuhannya. Maknanya adalah tu orang yang disembah Allah, semayang, puasa, zakat, haji, sembah Allah, berambil diri kepada Allah. Tapi di waktu yang sama dia mempertuhankan hawa nafsunya. Macam mana maksud mempertuhankan hawa nafsu? Dia tak ada dalam bentuk sembah. Ya, tapi kalau orang sembah berhala, oranglah ada berhala, dia sembah berhala. Maksud mempertuhan hawa nafsu, kalau kita sanggup ikut kehendak hawa nafsu yang bercanggah dengan kehendak Allah, waktu itu kita mempertuhankan hawa nafsu kita. Na'udzubillah min zalik. Paling kurang berdosa dan salah-salah, boleh sampai ke peringkat orang itu tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kadang-kadang hawa nafsu, ya, kadang-kadang harta, ya, kerana harta sanggup tak sembahyang, ya, kadang-kadang pangkat, kerana pangkat sanggup buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam mana nak bagi jadi bos saya itu tertarik dan pengaruh kepada saya? Cari bomo lah, gunakan ilmu sihir lah. Secara tak sedar, apa yang dorong dia buat benda macam tu, sedangkan Allah larang yang demikian? Jawapannya ialah kerana dia nak pangkat.
Maka jaga baik-baik. Waktu itu orang itu tidak menjauhi tahu. Mungkin dia mengabdikan diri kepada Allah, tapi akidahnya tidak cukup. Sebab akidah yang disuruh oleh semua Rasul, wa'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah dan jauhi taghut. Baik, kita lihat kitab kita. Firman Allah Subhanahu wa taala tersebut dengan tegas menyatakan bahawa setiap umat diutus kepada mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Setiap umat ada rasul dari kalangan mereka sendiri. Kalau umat lain daripada umat Nabi Muhammad, dari kaum mereka sendiri. Kalau umat Muhammad, maksud dari mereka sendiri. Rasul itu dari kalangan manusia. Rasul itu bukan dari kalangan malaikat. Dan tidak ada suatu umat pun yang tidak mempunyai rasul untuk menyeru, mengajar dan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Dan secara langsung rasul-rasul itu menjadi pemimpin umatnya. Rasul itu pemimpin kepada umat. Dan dalil kata rasul itu pemimpin umat, kita lihat pada ayat-ayat yang berikut. Yang pertama, surah An-Nahl ayat 63. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik. Kalimah tallah adalah kalimah yang digunakan untuk bersumpah. Sebab orang bersumpah wallahi wa billahi wa tallahi. Dalam ayat ni Allah guna perkataan tallahi, demi Allah. Laqad arsalna ila umamin min qablik. Sesungguhnya kami, yakni Allah, telah mengutus rasul-rasul kepada umat yang terdahulu daripada wahai Muhammad. Kami utus rasul kepada umat yang terdahulu daripada wahai Muhammad. Dalil yang kedua, surah Fatir ayat 24. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Maksudnya, dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul. Dan tugas rasul yang disebut dalam ayat ini nazirun, pemberi ingatan dan amaran. Rasul itu ada dua tugas yang selalunya, Bashir wa Nazir. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, Allah tegaskan tentang tugas baginda itu dengan begitu jelas. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allah biiznih wa sirajan munira. Itu tugas Nabi Muhammad, Allah sebut secara khusus. Ada juga dalam ayat itu tadi tugas Nabi Muhammad, inna arsalnaka syahidan. Kami utus kamu wahai Muhammad sebagai saksi. Saksi Allah di akhirat besok. Bila Allah hisab manusia, dibicarakan nanti saksi bahawa rasul-rasul dahulu telah menyampaikan ajaran. Saksinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tugas pertama, inna arsalnaka syahidan. Yang kedua, wa mubashiran. Mubashiran dengan basyirah itu sama maksudnya. Mubashiran menyampaikan berita gembira bagi orang yang beriman. Orang beriman walaupun dia berdosa, dia taubat kepada Allah, Allah mengampun, pengasih, penyayang. Basyiran. Wa naziran, beri peringatan kepada orang yang berdosa. Buat dosa tak taubat, jaga azab neraka, itu naziran. Wa da'iyan ila Allah biiznih. Nabi itu juga tugasnya menyeru kepada Allah dengan izin Allah. Selepas itu wasirajan munira. Rasulullah itu Allah utus untuk jadi sebagai pelita yang menerangi alam ini. Jadi di sini wa in min ummatin illa khala fiha nazir. Dan tidak ada suatu umat melainkan telah ada dalam kalangannya dahulu seorang rasul pemberi ingatan dan amaran. Dalil yang ketiga pada setiap umat itu ada rasul ialah ayat 47 surah Yunus. Firman Allah, wa likulli ummatir rasul fa iza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun. Maksudnya, dan bagi tiap satu umat ada seorang rasul yang diutuskan kepadanya. Setelah rasul masing-masing menerangkan apa yang mesti diterangkan,
maka hukumnya pun dijalankan di antara mereka dengan adil dan mereka tetap tidak diinai. Apa maksud ayat ini? Ayat ini punya maksud yang sama dengan dua ayat sebelum, yaitu setiap umat ada rasul. Tapi bahagian akhir ayat itu dia menyatakan benda lain pula, yaitu Allah kata فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. Apabila rasul setiap umat dah datang, dah terangkan ajaran Allah, ini boleh, ini tak boleh, ya, ini peraturannya kalau nak buat ini, dah dinyatakan oleh rasul. Setelah dinyatakan oleh rasul, qudiya bainahum bil qisti, maka hukum Allah dijalankan di antara umat rasul itu dengan seadil-adil. Apa nak adil? Kalau kita nak hukum orang, kita kena beritahu dia peraturan. Dia tak boleh peraturan kita tak beritahu, tiba-tiba kita hukum dia. Tak ada. Kita kena tulis, tidak dibenarkan tidur di ruang solat. Dah tulis, dah tidur juga lagi. Kalau ditegur oleh jawatan kuasa surau atau masjid memang tak salah. Tak tulis apa-apa pun dia tidur. Lepas tu kita marah dia. Cik, dia kata mana saya tahu, kita tak boleh, kita tulis pun. Maksudnya dia ada alasan. Begitulah Allah bila dia nak hukum suatu umat, dia hantar rasul, rasul terangkan apa peraturan Allah, apa syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang betul-betul rasul tak sampai, misalnya di antara Nabi Isa alaihi salatu wassalam dengan zaman Nabi Muhammad yang orang panggil zaman fatrah itu, yang tak sampai seruan rasul, waktu itu mereka tidak ada taklif daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab meletakkan tanggungjawab tanpa diketahui oleh seseorang itu adalah suatu yang zalim, dan Allah tidak zalim. Sebab itu wahum la yuzlamun, dan mereka tidak diinai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menunjukkan keadilan Allah, Allah menghantar rasul kepada setiap umat. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul pada setiap umat ialah untuk menyeru umat menyembah Allah dan mentauhidkannya, bukan menyembah selain daripadanya. Ya, tadi di bahagian awal dia dah bawa satu ayat secara umum bahawa tugas utama rasul ialah mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi taghut. Untuk memperkuat lagi hal yang demikian, di sini dibawa 3 ayat, 4 ayat Quran yang menunjukkan setiap rasul secara khusus seruan mereka adalah mengajak manusia menyembah Allah dan menjauhi Tuhan selain dari Allah. Ya, yang tadi yang anda sebut suratul Nahl ayat 36, Allah sebut secara umum walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, lepas tu an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Berikut ini ayat yang khusus tentang rasul-rasul tertentu. Pertama ialah surah Al-Mu'minun ayat 23. Khusus untuk Nabi Nuh, Allah sebut dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Dan ulang ayatnya, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, dan demi sesungguhnya kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Bila kami utus Nabi Nuh kepada kaum dia, apa Nabi Nuh buat? Faqala, lalu berkatalah ia, yakni Nabi Nuh kepada kaumnya, ya qaum, wahai kaumku, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, sembahlah kamu akan Allah, abdikan diri kepada Allah. Kemudian dipertegaskan, ma lakum min ilahin ghairuh, tidak ada bagi kamu selain daripada Allah itu Tuhan. Lain dari Allah tak ada Tuhan. Kalau ada lain dari Allah kamu jadikan Tuhan, itu adalah taghut. Sedangkan Allah kata wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya. Itu untuk Nabi Nuh. Yang kedua disebut dalam surah Hud ayat 61 tentang umat Nabi Saleh. Umat Nabi Saleh namanya ialah kaum Samud. Firman Allah, wa ila Samud akhahum salihah
Qala ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Maksud ayat, dan kepada kaum Samud kami utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Maksud saudara mereka daripada kaum Samud itulah Nabi Saleh ini. Dia bukan datang daripada kaum yang lain, sebab itu dipanggil saudara mereka ya. Lalu Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, sama ayat ya, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Nabi Nuh berkata, wa'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Cuma hujung tadi tentang Nabi Nuh Allah akhiri dengan afala tattaqun. Tentang Nabi Saleh Allah akhiri ayat dengan huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha. Ya, dialah yang Allah yang disuruh sembah tak ada Tuhan selain dari Allah itu, yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi serta menghendaki kamu memakmurkan bumi. Allah letak kita di bumi ini untuk makmurkan, untuk imarahkan, untuk majukan, untuk jaga, bukan untuk rosak. Bila kita rosakkan bumi, kita tidak laksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi. Dan bila kita rosakkan bumi, maka akibatnya akan menimpa diri kita sendiri. Sebab Allah dah tegaskan, kalau ada saja benda buruk di bumi ini, bukan Allah zalim, tapi hasil perbuatan manusia sendiri. Kita selalu dengar orang baca ayat Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Berlakulah kerosakan di muka bumi ini. Ya, apa dia rosaknya? Sungai air dibutuhkan jadi kuning. Patutnya jernih. Ya, bukit sepatutnya cantik jadi ditutupi dengan pohon, ditutupi dengan rumput-rumput. Bila orang rosakkan dia, bumi itu jadi kontrol. Bila turun hujan, maka air turun terus dengan begitu laju. Ya, maka berlakulah tanah runtuh. Ya, tanah runtuh. Siapa yang menjadi sebabnya? Tangan-tangan manusia. Sebab Allah letak kita di bumi untuk wasta'marakum fiha, makmurkan bumi ya. Yang berhubung dengan kaum Samud, Allah sebut tujuan Allah ciptakan mereka di bumi ini. Baik, dalil yang ketiga khusus untuk kaum Ad. Nabinya ialah Nabi Hud. Allah berfirman, tengok ayat yang sama bunyi dia nanti. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sama betul ayat. Kepada Nabi Nuh, kata Nabi Nuh, ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Bila sampai Nabi Saleh, ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Bila sampai Nabi Hud, qala Hud ya qaumi a'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Hujung dia sama dengan Nabi Nuh, afala tattaqun. Dan kepada kaum Ad kami mengutuskan saudara mereka Nabi Hud. Ia berkata, wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain darinya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya? Sebab nak cari Tuhan lain untuk bertakwa memang tak ada. Kalau dah tak ada, dan kita tidak ada Tuhan selain dari Allah, oleh itu takwalah kita kepada Allah saja. Baik. Setelah dia sebut 3 ayat ini, pengarang memberi kesimpulan tentang 3 ayat. Firman-firman Allah Ta'ala tersebut jelas menunjukkan bahawa tugas utama para rasul terhadap kaumnya ialah menyeru kaum mereka menyembah Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Dia guna perkataan dan dalam Quran dia guna perkataan wajtanibut taghut. Maksud perkataan dan sebab perkataan dan dengan atau itu berbeza. Kalau atau boleh pilih satu, bila guna dan tak boleh. Itu kalau dalam bahasa Arab. Kalau waw itu dia kata li mutlaqil jam'i, dua-dua tu kena himpun sekali. Ambil satu tak sah. Sembah Allah tapi ada Tuhan lain tak jadi. Sembah Allah, Tuhan lain tak ada selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sembah Allah, tak ada Tuhan daripada jenis taghut.
Sebab itu ditugaskan di sini menyuruh kaum mereka menyembah Allah Ta'ala dan mentauhidkannya. Saya beri penekanan ini untuk saya dan kita semua, pastikan betul-betul sebab ini asas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rosak asas ini, habislah semua amal ibadat yang kita lakukan. Ya, na'udzubillah min dzalik. Kemudian di mana Nabi Allah Ibrahim telah menjalankan tugas menyeru dan mengajak kaumnya. Ini dibawa kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim telah pun menjalankan tugas sebagai rasul. Dia telah mengajak kaumnya serta bapanya sendiri menyembah Allah. Dia ajak kaum dia supaya menyembah Allah. Dan Nabi Ibrahim memberi amaran kepada bapa dan kaumnya bahawa beliau, Nabi Ibrahim itu dan Nabi Ibrahim juga tetap mengekalkan kalimah tauhid, yaitu kalimah la ilaha illallah pada zuriat dan keturunannya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa iz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un." Surah Az-Zukhruf ayat 26 hingga 28, 3 ayat ya. Kita tengok maksud ayat. Dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya dan kaumnya. Perkara akidah, kepada ayah dia ditegaskan, kepada kaum dia ditegaskan. Sesungguhnya aku, kata Nabi Ibrahim, berlepas diri daripada apa yang kamu sembah, yakni yang lain dari Tuhan yang menjadikan aku. Apa maksud berlepas diri? Berlepas diri di maknanya aku tak nak campur, aku tak nak bertanggung jawab, sebab sudah aku beritahu tak ada Tuhan selain dari Allah. Kamu terus juga nak sembah benda lain, aku lepas diri. Maksudnya tugas telah kulaksanakan dan aku tidak dipertanggungjawabkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan kamu wahai ayah dan wahai kaumku. Itu maksud kataan wa iz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun. Aku berlepas diri daripada apa yang kamu sembah. Yang kamu sembah tu yang lain dari Tuhan yang menjadikan aku. Illa allazi fatarani fa innahu sayahdin. Kerana sesungguhnya ia, yakni Allah yang menjadikan aku, tetap memberi hidayah petunjuk kepadaku. Dan Nabi Ibrahim menjadikan kalimah tauhid itu tetap kekal pada keturunannya. Nabi Ibrahim menyeru dan berdoa supaya kalimah tauhid kekal pada keturunannya. Dan makbul doa Nabi Ibrahim. Keturunannya ialah Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad menyeru untuk menyembah Allah dan menjauhi Tuhan selain dari Allah, supaya mereka kembali kepada tauhid jika ada yang menyeleweng kepada perbuatan syirik. Baik. Firman Allah Ta'ala ini, maksud ini ayat yang menyebut tentang Nabi Ibrahim ya, menjadi dalil bahawa tidak ada yang berhak disembah selain dari Allah. Lain dari Allah tak ada yang berhak disembah. Sebab itu kalau atas nama sembah, mudah-mudahan kita tidak lakukan kepada sesiapa pun. Ya, kita lakukan sembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada yang lain mungkin penghormatan. Ya, tapi penghormatan kepada yang lain itu pun jangan sampai sama dengan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam bentuk perlakuan ibadat. Maksud saya sama dalam bentuk perlakuan salah satu daripada ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kalau kita baca dalam perkara yang membatalkan iman, akidah dalam kitab Mustika Hadis, di antara yang boleh membatalkan akidah dalam bentuk perbuatan ialah menghormati sesiapa sahaja dalam bentuk seperti sujud dalam solat. Kita buat secara sukarela, bukan orang paksa. Ya, kerana nak hormat orang itu, kita buat macam solat, tak tangan, tak dahi, tak lutut, tak kaki, macam sujud dalam solat. Perbuatan itu dalam kitab Mustika Hadis
dia sebut perbuatan yang membatalkan iman. Itu satu. Sebab dia perlakuan ibadat dalam salat. Satu lagi yang disebut dalam kitab Mustikah Hadis itu ialah perbuatan tunduk hormat sampai kepada had sekurang-kurang rukuk. Kalau kita buat begitu menghormati seseorang, tak kiralah siapa pun, ibu bapa kita buat tunduk macam dalam rukuk, akan batal iman. Tapi perbuatan yang begini batal iman kalau ada niat dalam hati menghormati orang itu sama seperti menghormati Allah. Kalau tak ada niat, kalau sekadar tunduk pada hak rukuk, tak batal iman ya. Tetapi dalam kitab itu juga disebut perbuatan itu adalah hukumnya haram, berdosa. Jadi bila dah disebut haram itu tak usah kita buat. Jangan tunduk lebih-lebih sangat lagi dah. Tapi alhamdulillah hari ini kerana kita Mustikah Hadis sudah lama beredar, orang tak ada lagi tunduk lebih-lebih sangat dalam menghormati sesiapa pun, kerana sekurang-kurangnya hukumnya adalah haram. Jadi dia kata perbuatan ini, firman Allah ini menjadi dalil tidak ada yang berhak disembah selain dari Allah. Mengapa yang lain itu tak berhak disembah? Kerana dialah yang menjadikan sekalian makhluk ini dan yang memberi rezeki kepada mereka itu. Yang buat makhluk ni tak ada selain daripada Allah. Yang beri rezeki kepada makhluk ni pun tak ada selain daripada Allah. Kalau ada kita menjadikan sesuatu, itu bukan menjadikannya pada hakikatnya. Kalau katalah saya buat sesuatu, saya buat kursi misalnya, hakikatnya bukan saya yang buat. Satu, saya tidak ada tenaga kalau tidak dengan tenaga yang diberi oleh Allah. Yang kedua, saya tidak akan boleh buat kursi kecuali ada kayu yang Allah buat. Orang tak buat kayu, Allah buat semuanya. Maka sebab itu apa sahaja dalam ini ia dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara langsung dilakukan oleh Allah tanpa ada bantuan daripada siapa, ataupun zahirnya kita buat, tetapi hakikatnya Allah yang buat. Sebab itu bila kita baca Al-Fatihah, kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb kepada seluruh alam. Apa makna Rabb? Rabb itu maknanya Allah buat, Allah milik, Allah urus. Tak ada satu pun alam ini yang tidak dibuat oleh Allah, tidak dimiliki dan diurus oleh Allah. Kerana itu semuanya mesti mengabdi dan menyembah Allah. Kerana semuanya mesti mengabdi dan menyembah Allah, maka kita tidak boleh menjadikan apapun daripada alam ini sebagai Tuhan. Kerana semuanya adalah hamba Allah. Ini yang dimaksudkan Allah yang menjadikan sekalian makhluk dan memberi rezeki. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada rasul-rasulnya sebelum kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripadanya, dan Allah menyuruh para rasul itu beribadat menyembahnya. Firman Allah dalam suratul Anbiya ayat 25 berbunyi, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Cuba tengok dalam kitab kita ini saja pun sudah beberapa ayat daripada surah yang berbeza yang mempunyai maksud yang sama. Maksud saya banyak sangat ayat begini. Untuk apa? Untuk Allah nak memberitahu kita dengan tegas bahawa persoalan menyembah hanya Allah sahaja, tak ada yang lain, adalah persoalan paling penting dan paling asas dalam Islam. Kerana itulah perkara paling asas dalam dakwah para nabi dan rasul. Baik, kita lihat maksud ayat 25 surah Al-Anbiya ini. Dan kami, yakni Allah, tidak mengutus sebelum wahai Muhammad seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu beribadatlah kepada aku. Kalau ayat yang mula kita baca dalam tajuk ni tadi, ani'budullah wajtanibut taghut, di sini pula bunyi ayatnya, la ilaha illa ana fa'budun. Tak ada Tuhan kata Allah melainkan aku,
maka abdikanlah diri kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala ini dengan tegas menyatakan bahawa semua Tuhan yang disembah selain dari Allah, apa dia yang sembah selain dari Allah? Iaitu berhala, batu-batu, kayu, matahari, bulan dan lain-lain. Kesemuanya adalah batil, tidak berhak disembah. Lain daripada Allah, kalau kita sembah, salah lah itu maksudnya. Kalau lain dari Allah, kita sembah saja, maka benda itu salah ataupun batil. Apa dalil sembah lain dari Allah itu adalah batil? Secara khusus Allah sebut pula dalam suratul Hajj ayat seperti berikut. Zalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Allah sebut secara tegas ya. Saya ulang, zalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu, ya mungkin kalau yang di kitab baca tengok ya, mana pula bunyi bersifatnya Allah dengan penuh kekuasaan dan luas ilmu pengetahuan itu merujuk kepada ayat sebelum. Kerana ayat sebelum, sebab itu dia ambil bahagian akhir zalika, yang demikian itu. Bermaksud yang demikian itu Allah bersifat dengan kekuasaan yang penuh dan ilmu pengetahuan yang luas. Kerana bahawasanya Allah dialah dua Tuhan yang sebenarnya. Sebab Allah Tuhan yang sebenarnya, ilmunya luas, kuasanya juga adalah luas tanpa batasan. Dan bahawa segala yang mereka sembah selain dari Allah adalah nyata bakalnya atau palsunya. Sebab apa? Sebab tak ada kuasa dan tak ada ilmu pun. Sebab tu apabila Nabi Ibrahim nak mengajak kaum dia supaya meninggalkan menyembah berhala, ya untuk dia menyedarkan kaum dia betapa salahnya mereka menyembah berhala, akhirnya dirosakkannya semua berhala-berhala kaum dia. Dia tinggal satu yang paling besar, dia letak cangkul ataupun tukul besi di leher yang paling besar yang tidak dirosakkannya. Bila mereka balik, mereka bertanya, siapa yang rosakkan Tuhan-Tuhan kami ini? Wahai Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, tanyalah Tuhan kamu yang paling besar. Mereka rasa bahawa mereka telah pun diperbodohkan oleh Nabi Ibrahim, dan mereka rasa bodoh. Sebab kalau tanya pun memang dia tak boleh jawab. Maksudnya ilmunya tak ada, kuasanya tak ada. Yang ilmu penuh, kuasa penuh hanya satu, iaitu Allah Al-Hakim, Al-Qadir, Al-Alim. Kerana satu sahaja yang ada sifat itu, maka dia sajalah yang berhak diabdi dan disembah. Justru itu hikmah atau falsafah perutusan Rasul-Rasul ke alam ini dengan tugasnya yang berat mengandungi tujuan berikut. Sekarang sebagai kesimpulan dia nak sebut 4 tugas utama perutusan Rasul. Saya nak habiskan ya. Pertama, pembawa berita gembira kepada orang beriman dan pembawa berita yang menakutkan kepada orang kafir. Itu tugas utama Rasul. Orang beriman dapat berita gembira, orang kafir dapat berita yang menggerunkan. Ini berdasarkan firman Allah surah An-Nisa ayat 165. Rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Akhir ayat itu ada 2 sifat Allah. Rusulan mubasysyirin wa munzirin. Ya, baca betul-betul. Jangan baca mubasysyirin wa munzirin. Nah, sebab itu bahasa Qurannya baris dia jaga betul-betul. Kalau salah baca nanti bertukar makna. Kita tengok bacaan mubasysyirin wa munzirin. Apa makna dia? Rasul-rasul yang telah kami utuskan semuanya itu pembawa khabar gembira kepada orang beriman. Itu mubasyirin. Shin baris di bawah. Kalau kita baca mubasyirin, yang disampaikan khabar gembira kepada mereka. Kita ni mubasyirin. Yang sampaikan Rasul, maka Rasul mubasyirin. Sebab itu jaga baik-baik baca Quran, jangan tukar baris, nanti salah makna. Dan pembawa amaran.
munzirin. Kalau munzirin, yang disampaikan amaran kepada mereka. Siapa yang diberi amaran? Orang kafir dan mengerjakan maksiat. Mengapa Allah lakukan yang demikian? Supaya tidak ada bagi manusia suatu hujjah atau sebarang alasan berdalih pada hari kiamat kelak terhadap Allah sesudah mengutus rasul-rasul itu. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Allah kuasa, Allah bijaksana, ya. Kuasa tadi azizan, bijaksana ialah hakiman. Itu dua sifat Allah. Qadir pun makna dia kuasa, aziz makna dia kuasa. Cuma qadir ini dalam bentuk semua benda Allah boleh buat. Aziz dalam bentuk maksud tak ada siapa yang boleh kalahkan Allah. Bila tak ada siapa boleh kalahkan, maknanya dia ada kuasa yang sepenuhnya. La yaghlibu syai'. Baik. Dalam ayat tadi dia sebut Rasul diutus oleh Allah untuk menyampaikan berita yang menggembirakan. Saya ambil contoh ayat dalam Quran yang menggembirakan bagi kita orang yang beriman. Ya, Allah sebut faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu senang ayat itu. Itu berita menggembirakan. Siapa yang buat kebaikan walau kecil sebesar zarah, Allah balas dengan kebaikan. Itu ayat mubasyirin, yang menggembirakan kita. Ayat yang menakutkan kita sebelum daripada itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sambungan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Itu ayat yang sangat menakutkan. Sebab itu ulama mengatakan akhwafu ayatin fil Quran wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya, yang paling menakutkan dalam Quran ialah siapa yang buat kejahatan walau sebesar zarrah, akan Allah tunjukkan balasan kepadanya. Ada siapa-siapa yang boleh jamin tak buat jahat walau sebesar zarrah? Ya, jadi kerana ayat-ayat ini ayat menakutkan, ulama dia mentafsirkannya, kalau dia tidak bertaubat kepada Allah walau kecil pun, jaga Allah akan tunjukkan kesalahan itu dan Allah akan hukum nanti. Sebab Allah itu Maha Adil. Ya, sebab Allah itu Maha Adil. Siapa buat jahat walau kecil, Allah hukum. Siapa buat baik walau kecil, Allah akan balas. Maka ayat itu ada menggembira dan ada yang menakutkan. Baik, yang kedua daripada tujuan Allah mengutus Rasul, menyampaikan wahyu-wahyu Allah dan menerangkan kepada manusia apa yang mereka perselisihkan, dan memberi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anzalna 'alaikal kitab illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun." Ayat ini sebenarnya ada dua benda. Yang satu, dia terangkan tugas Rasul. Ayat ini juga menerangkan peranan Al-Quran. Ya, tugas Rasul, peranan Al-Quran. Ya, kita malam ini, saya kata tadi baru malam 15, baru 3 hari ya, daripada Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda kita sayangkan Allah, sayangkan Qurannya. Tanda sayangkan Quran, sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda sayangkan Quran dan Rasulullah ialah sayangkan sunnah Rasulullah. Tanda sayangkan sunnah ialah sayangkan akhirat. Tanda sayangkan akhirat tidak mengambil dari dunia yang melelaikan kecuali sekadar bekalan untuk hari akhirat. Itu kata seorang ulama sufi, Sahal At-Tustari. Baik, maksud ayat, dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, melainkan, apa tujuan Allah turunkan Quran? Supaya engkau menerangkan kepada mereka, umatmu, akan apa yang mereka berselisihan padanya. Ada benda yang kita berselisihan, Allah turunkan Quran, Nabi sampaikan untuk menjelaskan apa yang kita berselisihan padanya. Arab, judi, kalau tak Quran yang putuskan, sampai bila pun kita bertengkar situ. Siapa kata judi tak ada manfaat? Siapa kata Arab tak ada manfaat? Ada yang kata ada manfaat, ada yang kata tak ada manfaat, banyak mudaratnya. Apakah yang menjadi pemutus?
yang jadi pemutusnya ialah Al-Quran. Siapa sampaikan Quran? Nabi Muhammad SAW. Kita sedang bincang tajuk peranan Rasul. Ya, maka dengan yang demikian, Quran menjelaskan bahawa arak dan judi, tenung nasib, sembah berhala itu perbuatan keji dan kotor dari kerja syaitan. Siapa patut dapat banyak kalau ayah atau ibu meninggal? Anak lelaki ke anak perempuan? Kita kata anak perempuan sebab dia tak pandai kerja kuat. Anak lelaki campak ke mana pun pandai kerja kuat. Oleh itu anak perempuan lah patut lebih banyak guna akal kita. Tapi Quran dah putuskan bahawa lizakari mislu hazzil unthayayn. Ini yang dikatakan peranan Nabi, peranan Quran untuk jelaskan perkara yang manusia berselisih faham padanya, ya. Kemudian supaya menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Quran itu hudan, petunjuk, warahmatan, dan rahmat bagi orang yang beriman. Baik, ada dua lagi peranan Rasul. Yang ketiga ialah membersihkan amalan-amalan syirik dan maksiat, dan juga mengajar kandungan kitab suci Al-Quran dan ilmu yang belum diketahui. Saya ulang, ya. Peranan Rasul itu membersihkan amalan syirik dan maksiat. Syirik sebahagian dari maksiat. Setiap syirik maksiat, tapi bukan setiap maksiat syirik. Maksiat paling besar ialah syirik. Itu sebab itu Allah sebut dalam surah Luqman bahawa syirik itu adalah la zulmun azim, ya. Baik, dan juga Rasul itu mengajar kandungan kitab suci Al-Quran. Daripada sini kita nampak, ya, Quran itu ada yang dijelaskan lagi oleh Rasul. Kerana Quran menyebut secara umum, maka peranan Rasul ialah mengajar kandungan kitab suci Al-Quran. Ya, contoh seperti ayat suci hanya menyebut tentang hukum zakat. Berapa nisab dia, bila wajib ditunaikan, itu diterangkan oleh Rasulullah SAW, ya. Baik, untuk ini Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 151, kama arsalna fiikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Maksud ayat, nikmat berkiblat kat Kaabah yang kami berikan kepada kamu itu samalah seperti nikmat kami mengutuskan kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu. Ya, kami utus kepada kamu seorang rasul dari kalangan kamu. Siapa? Iaitu Nabi Muhammad. Apa peranan Nabi Muhammad? Yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu. Ayat Quran kita baca ni Nabi Muhammad baca, ya, kepada sahabat sampai kepada tabi'in sampailah Quran ni sampai kepada kita. Itu satu kerja Nabi, membacakan ayat Allah. Yang kedua, kerja Rasul membersihkan kamu dari amalan syirik dan maksiat. Itu yang dalam ayat tadi, wa yuzakkikum. Zakka maknanya menyuci atau membersih. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, qad aflaha man zakkaha. Berbahagialah orang yang menyucikan hawa nafsunya. Dan kerana itulah juga satu daripada makna zakat ialah suci, menyuci, ya. Bila kita bayar zakat, suci kita dari sifat bakhil. Bila kita bayar zakat, suci harta kita dari hak asnafnya. Itu makna wa yuzakkikum. Nabi membersihkan kita dari amalan syirik dan maksiat. Kemudian apa lagi kerja Nabi? Dan yang mengajarkan kamu kandungan kitab Al-Quran, wa yu'allimukumul kitab. Nabi itu mengajarkan kandungan Al-Quran dengan mentafsirkannya melalui hadis, wal hikmah, serta hikmah kebijaksanaan, dan mengajar kamu apa yang kamu belum ketahui. Banyak benda yang tidak diketahui diajar oleh Rasulullah SAW. Baik, yang penghabisan, penutup kepada tajuk percaya kepada Rasul, dan tajuk kecil kita ialah hikmah perutusan Rasul. Yang keempat, kerja Rasul membawa kebenaran dari Allah dan mengeluarkan manusia dari kekufuran kepada keimanan,
dan menunjukkan mereka ke jalan yang lurus, yaitu agama Islam. Semua rasul itu peranannya, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Untuk peranan terakhir rasul ini, dalilnya ialah ayat 15 dan 16 suratul Maidah. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznihi wa yahdihim ila siratin mustaqim. Maksud ayat, sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran. Qad ja'akum minallahi nurun, datang kepada kamu dari Allah cahaya kebenaran. Apa yang dimaksudkan dengan nur di sini? Jawapannya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau pada tempat lain nur itu merujuk kepada Quran, tapi di sini nur merujuk kepada Nabi Muhammad. Kerana selepas nur Allah sebut wa kitabun mubin, dari Allah dan sebuah kitab. Kitab ni baru Quran. Tapi ada waktunya nur itu merujuk kepada Al-Quran. Ya, tapi di sini telah datang kepada kamu cahaya kebenaran, yakni Nabi Muhammad, dari Allah dan sebuah kitab Al-Quran yang jelas nyata keterangannya, mubinun. Peranan Nabi dan Quran, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada siapa yang mengikut keredaannya. Kalau kita nak selamat, nak sejahtera dunia akhirat, gunakanlah panduan Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dah sebut ya, yahdi bihillah, Allah beri petunjuk dengan Quran itu, manittaba'a ridwanah, orang yang mengikuti keridhaannya, subulas salam, ke jalan yang selamat dan sejahtera. Dan dengannya, ini peranan Quran juga ni, wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur, dan dengannya Quran dan Rasul yang menyampaikannya, Tuhan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Gelap di sini maknanya ialah kufur, cahaya di sini ialah iman. Manusia kufur, sebelum datang Rasulullah, Allah keluarkan mereka dari kufur dengan Nabi diutus oleh Allah, dan Nabi keluarkan mereka dari kufur dengan Al-Quran ya. Yang terang benderang dengan izinnya, tapi kejayaan Rasulullah adalah dengan izin Allah. Sebab itu biizni. Akhir ayat wa yahdihim ila siratil mustaqim, dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka ke jalan yang betul, lurus, iaitu agama Islam. Jadi sampai di situ habis tajuk kecil kita pada malam ini sebagai penutup kepada tajuk besar, iaitu bab yang ke-12 dalam kitab kita, beriman kepada Rasul dengan hikmah perutusan Rasul. Kita ketahui tujuan Allah mengutus Rasul, tanyalah diri kita, ya, ada tak pada kita kesan-kesan daripada seruan Rasul? Ingat tak kita berita gembira? Takut tak kita kepada peringatan Allah? Ya, kita ingat tak kepada wahyu yang disampaikan oleh Rasul? Bersih tak diri kita daripada amalan syirik dan maksiat? Akhir sekali, ada tak pada diri kita kebenaran yang kita ambil daripada Al-Quran? Kalau ada semuanya, ya, maka kita telah pun terima apa yang dijadikan oleh, apa yang dilakukan oleh Allah dengan mengutus Rasul, ya, untuk menjadikan kita orang yang mendapat petunjuk ke jalan yang lurus. InsyaAllah tajuk yang akan datang, pasal yang ke-13, kita akan masuk kepada rukun iman, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita dah selesaikan 3 daripada rukun iman: percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dan percaya kepada Rasul. Kita ada 3 lagi, iaitu percaya kepada kitab, percaya kepada hari akhirat, dan percaya kepada kitab, kepada qada dan qadar. Kalau kita lihat dalam kitab kita ni pun, ya, mungkin memang betul lah separuh daripada kitab kita ini. Ya, begitulah ya. Sebelum ana akhiri, kalau ada soalan. Tak ada ya, kalau tak ada soalan, sekadar itu sajalah untuk kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita, dan ingatlah baik-baik bahawa yang paling asas dalam amal kita diterima oleh Allah
ialah iman kita yang betul, dan untuk menjadikan iman kita betul seperti yang dikehendaki oleh Allah, asasnya ialah ilmu akidah. Sebab itu ulama menyimpulkan awal agama ialah mengenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Jadi sekadar itu saja, dan mohon maaf salah silap. Kita doa insya-Allah kita jumpa lagi, dan kita akhiri dengan tasbih serta surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.